Arif Nur Yasinha. Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Anisah Maksud. Pada hari ini kita akan berbicara berkaitan suci daripada najis. Baiklah anak-anak sekalian, suci daripada najis ini merupakan salah satu topik dari dalam pendidikan Islam KSSM tingkatan 1. Baiklah, sekarang kita akan tengok apa yang akan kita belajar pada hari ini ya. Pada hari ini yang pertama kita akan lihat maksud dan jenis-jenis najis. Yang kedua kita akan tengok cara bagaimana untuk menyucikan najis. Dan yang ketiga kita akan lihat dan pelajari cara menyucikan kulit haiwan, insya-Allah. Baiklah, kita mulakan dengan maksud najis. Ya, anak tahu tak apa itu najis? Kalau kita tengok dari segi bahasa, najis itu adalah semua benda yang kotor. Itu dari segi bahasa. Berbeza, ada sedikit perbezaan daripada dengan kalau kita lihat kepada maksud dari segi istilah syarak ya. Dari segi istilah syarak, tak semua benda yang kotor itu adalah najis, tetapi benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah itu adalah yang dimaksudkan dengan najis. Baiklah anak-anak sekalian, tanpa melengahkan masa, Ustazah akan bincangkan berkaitan jenis-jenis najis ya. Okey, najis itu kalau kita tengok kat sini, dia ada najis kecil, ada najis besar. Najis kecil itu adalah najis ringan, ada najis sederhana dan ada najis yang berat. Bukan bermaksud kita kena timbang najis tu, tak. Itu kita namakan dia najis ringan, najis pertengahan dan najis berat itu sebabnya kita lihat kepada cara penyucian dia. Okey, jom kita tengok yang berikutnya. Okey, yang najis ringan itu dari segi istilah kita sebut najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah dan biasanya ia dikaitkan dengan kanak-kanak lelaki. Okey, secara terperinci Ustazah akan jelas sebentar lagi. Yang kedua, Ustazah sebutkan najis berat dulu. Yang najis berat tu kita panggil najis mughallazah. Najis mughallazah ni melibatkan dua binatang, iaitu khinzir dengan anjing. Sama ada khinzir tu dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris kita panggil pig dan bahasa Melayu kita panggil babi. Sama je kan, cuma kalau kita sebut dalam bahasa Melayu tu dia punya agak kasar. Sebab orang Melayu ni lemah lembut sikit, dia tak sebut binatang macam tu kan. Okey, jadi kita namakan berkaitan dengan khinzir dan anjing ini adalah najis mughallazah. Dan untuk memudahkan anak-anak mengingat jenis najis, selain daripada najis mukhaffafah yang melibatkan baby tadi, dan selain daripada najis mughallazah, semuanya adalah najis mutawassithah. Walau bagaimanapun, anak-anak kena ingat tak semua benda yang kotor itu adalah najis. Contohnya kalau kita tengok debu ataupun kalau kita tengok lumpur, dia kotor tapi dia bukan najis. Jadi kita akan lihat satu persatu selepas ini. Okey, sekarang kita nak tengok dari segi maksud atau pengertian ketiga-tiga jenis najis berkenaan. Okey, kita tengok kepada najis mukhaffafah. Okey, yang dimaksudkan dengan najis mukhaffafah ni ialah air kencing kanak-kanak lelaki. Kalau perempuan, automatically dia terus jadi najis mutawassithah. Kalau kanak-kanak lelaki, dan ada syaratnya lagi, kanak-kanak lelaki itu berumur kurang dari 2 tahun. Tu saya silap tulis ya. Di sebelah tu Ustazah silap tulis. Okey, sebenarnya DUA. 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Jadi ada 3 syarat nak jadi najis mukhaffafah. Kanak-kanak lelaki, umur kurang dari 2 tahun. Ketiga, hanya minum susu ibunya sahaja. Maksud belum makan atau minum benda-benda selain daripada susu ibu lah. Okey, kemudian kita nak tengok apa pula yang dimaksudkan dengan najis mutawassithah. Okey, najis mutawassithah ni contohnya darah. Tak kira darah manusia, darah haiwan,
Bila darah sahaja maka dia jadi najis. Yang tidak dikira najis contohnya hati. Kalau kita nak makan kan, hati lembu kan sedap kan, tapi walaupun tu darah dia bukan dikategorikan sebagai najis. Okey, kemudian muntah, nanah, tahi, segala jenis tahi ya. Air kencing, bangkai, kecuali air kencing kanak-kanak lelaki yang kurang dari 2 tahun tadi sahaja dikira sebagai najis mukhaffafah. Sekarang kita tengok apa pula najis mughallazah tadi ya. Najis mughallazah ialah najis anjing, khinzir ataupun kacukan kedua-duanya. Maksudnya mungkin dikacukkan anjing dengan kambing, keluar anak, sebiji muka kambing, tapi dia kira najis mughallazah juga sebab salah satu induknya adalah binatang khinzir atau babi tadi ya. Kacukan pun tak boleh ya. Ataupun segala yang ada kaitan dengan kedua-duanya seperti tahi anjing ke, darah babi, kulit babi, daging babi, bulu dan lain-lain ya. Okey. Jadi itu Ustazah harap jelaslah berkaitan dengan jenis-jenis najis tadi. Okey. Kalau dah jelas kita try test lah ya. Dari segi kalau kita tengok yang pertama A. Anak-anak rasa A ni gambar comel je, cantik. Tapi kalau kita pegang dia dikira sebagai najis. Okey, najis apa? Cuba anak-anak kat luar sana teka. Ya, betul. Najis mughallazah. Okey. Ni yang kedua B. Yang ke B ni kanak-kanak sedang menangis. Najis apa tu? Air kencing dia tu. Okey. Jadi air kencing itu adalah najis najis mukhaffafah. Jadi kalau najis mukhaffafah, cara basuhnya ada cara basuhnya kita tengok selepas ini. Jangan tak basuh lah, sebab walaupun adalah air kecil baby je, walaupun air kecil baby, kalau tak dibasuh maka boleh menyebabkan amal ibadah kita tidak sah. Okey, seterusnya kalau kita tengok sini adalah muntah. Muntah dewasa ke, muntah kanak-kanak ke, muntah binatang ke, semuanya adalah najis. Dikategorikan sebagai najis. Ya, betul. Najis mutawassitah. Ustazah pun nak sebut pun susah kan. Najis mutawassitah. Okey, tahniah anak-anak yang boleh jawab sana tu. Ni kat satu lagi ni adalah najis tai cicak lah, kalau kita panggil tai cicak kan. Ni tai cicak. Tai cicak pun dalam kategori cuba teka. Mughallazah bukan. Mutawassitah, betul. Okey, seterusnya ni yang comel warna pink ni apa ni? Yang ni adalah khinzir. Dan khinzir itu adalah najis. Ya, najis mughallazah. Begitu juga dengan F. Ini najis anjing. Pun najis mughallazah. Tapi kalau darah adalah najis. Cuba teka. Mutawassitah. Dan yang H ni pun dikategorikan najis mughallazah. Mana ada anjingnya kat situ Ustazah? Mana ada khinzirnya? Tengok. Ditulis non halal. Maksudnya berus ini diperbuat daripada bulu khinzir atau bulu babi tadi kan. Jadi secara automatik dia pun termasuk dalam kategori najis mughallazah. Kalau kita terpegang maka kena sucikan dia dengan cara menyucikan najis mughallazah. Okey, kalau dah faham yang tu, saya nak pergi ke episod ataupun topik yang berikutnya. Okey. Sekarang kita tengok apa yang akan kita belajar lagi. Sebab ni Ustazah ambil daripada live Ustazah buat malam. Jadi Ustazah gunakan slide inilah untuk lebih pendek dan kamu boleh tengok dalam jangka masa yang lebih pendek lah. Kalau live tu panjang kan. Jadi Ustaz tak ubahlah slide ni ya. Okay, tadi kita belajar jenis-jenis najis. Sekarang kita belajar cara menyucikan najis. Okay anak-anak, bagaimana cara kita nak menyucikan najis? Dia berbeza. Najis mukhaffafah ada cara menyucikannya, najis mutawassitah ada cara menyucikannya, dan najis mughallazah pun ada cara kita nak menyucikannya. Okey, penting sangat anak-anak kat rumah tu yang sedang ber-PDPR tu, tengok betul-betul, dengar betul-betul bagaimana caranya. Sebab ramai orang kadang-kadang ambil mudah isu menyucikan najis ini, sehingga kita risau, takut solat dia tak diterima, dia berada dalam keadaan najis
kan? Okey, jadi kita tengok mula-mula sekali cara menyucikan najis mukhaffafah. Alah, baby ni dah kencing. Adik, tolong ambil baby, bawa pergi ke tandas, tukar pampers dia. Hari ni kita nak belajar cara membersihkan najis mukhaffafah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar cara-cara membersihkan najis mukhaffafah. Okey, tadi kalau kita tengok tadi, najis tu adakah dikira sebagai najis mukhaffafah? Anak-anak rasa macam mana? Okey, bawa sini. Kita tengok. Ni lah babynya konon-konon ni kan. Baby lelaki ke perempuan ni? Kalau baby perempuan, kecil tak kira lah sebulan ke, setahun ke, 2 tahun ke, dia tetap dikira sebagai najis mutawassitah. Dia dikira sebagai najis mutawassitah. Jadi kita bayangkan dah. Katakanlah yang kencing tadi, air kencing kanak-kanak lelaki. Jadi sekarang Ustazah akan tunjukkan cara untuk membersihkan najis mukhaffafah. Di sini tempat baby tadi telah kencing. Jadi katakan baby tu umur dia kurang dari 2 tahun, baru setahun, dan dia tak makan apa-apa lagi, tak makan bubur nasi, tak makan Nestem, tak minum susu formula, dia hanya minum susu ibu sahaja, maka dia dikira sebagai najis mukhaffafah. Jadi hari ni kita nak basuh dia macam mana? Mukhaffafah ni paling ringan lah, paling mudah. Okay, mula-mula kita lap dan kita buang dulu air kencing dia tadi. Okey, dah tak ada kan? Sekarang ni kalau najis mukhaffafah kita boleh guna spray je. Spray macam ni. Boleh renjis-renjis je macam ni. Kemudian kita ambil kain lain lah, bukan kain tadi. Kain tadi dah kena air kencing kan. Jadi kita lap saja. Siap. Macam itulah cara kita nak bersihkan najis mukhaffafah. Jangan tak basuh. Nanti akan jadi tempat tu akan jadi bernajis. Okey. Kalau kita tak ada spray macam ni, kita boleh gunakan renjis dengan tangan lah. Ya, kita boleh renjis dengan tangan menggunakan air. Kita ambil macam ni. Kita renjis macam tu. Renjis di tempat yang kena najis tadi. Dan kemudian kita lap sama juga macam tadi. Okey, siap. Okey anak-anak, macam mana tadi? Dah tengok kan video tadi? Okey, cara menyucikan najis mukhaffafah. Cukup renjis-renjis sahaja. Okey, jadi sekarang kita nak tengok cara menyucikan najis mutawassitah. Okey. Umi, suar baby kena najis. Mari sini bagi Umi tunjuk. Alah, tengok ni seluar baby dah kena najis. Kan? Macam mana cara kita nak basuh ni? Baiklah, sekarang Ustazah nak tunjukkan macam mana kita nak bersihkan najis. Itu baby berak lah ni kan. Baby tu lelaki ke, perempuan ke, setahun ke, yang dikira najis mukhaffafah cuma air kencing. Kalau air besar dia, maka kita kena kira sebagai najis mutawassitah. Sekarang Ustazah nak tunjukkan bagaimana nak bersihkan najis mutawassitah ini. Kalau najis tu dia besar berketul, kita buang dulu. Okey. Adik tolong buangkan najis baby dulu. Buangkan dulu. Okey, buang dulu kan. Kita kena buang dulu. Buang macam ni. Okey, buang dulu. Kemudian kita bubuh dalam tong sampah lah. Okey. Kemudian macam mana cara kita nak bersihkan dia? Kalau kita dalam bilik air senang. Kita ambil ni, kita letak bawah paip tu, kita basuh. Bila tengok dah tak ada warna, tak ada hilang bau, kalau kita pegang pun tak ada lembik-lembik dah, kan? Maksudnya dia dah bersih lah tu. Okey, jadi kalau sekarang ni saya nak tunjuk buat macam dalam contohnya adalah sinki lah, katakan ini sinki lah katakan kan. Okey. Jadi macam mana kita nak bersihkan dia? Air tu kena dilalukan ke atas kain yang terkena najis. Okey, ambil air tu dia curah atas ni.
Okey, kita bersihkan. Okey, bila kita dah tengok, okey, dia dah tak ada warna dah. Dah tak ada bau dah. Cuba cium, ada bau tak? Tak ada kan? Okey, tak ada. Dan kalau kita pegang dah tak ada dah. Tak ada najis dah. Rasa tu bukan rasa dengan lidah, rasa dengan tangan. Maka bersihlah. Lepas tu kita perah. Kalau kita nak basuh dengan mesin basuh sikit lagi pun boleh basuh mesin basuh dah. Kalau tak, kita tak boleh masuk dalam mesin basuh campur dengan baju-baju lain, sebab nanti najis tu akan berpindah jadi banyak pula najis campur dengan pakaian lain. Sebab tu kalau pakaian bernajis, kalau kita nak basuh dengan mesin basuh, kita kena buang dulu najis dia tu. Ya. Jadi ini adalah cara-cara nak bersihkan najis mutawassithah. Okey, harap faham. Umi. Okey, jadi kalau kita tengok kepada video tadi, Ustazah gunakan besen sebab Ustazah tak rakam dekat sinki. Kalau sinki airnya terus mengalir turun ke bawah. Kalau kita guna besen macam tu, kita kena hati-hati, takut kain telah kita bersihkan tadi, air daripada besen tadi jadi air bernajis dah. Air tu akan merecik balik ke kain kita tu, dia akan jadi najis balik. Jadi seeloknya kita jangan jauhkan daripada air bertakung lah, kecuali kita terpaksa, tapi kita kena hati-hati. Okey, sekarang Ustazah nak tunjuk pula cara menyucikan najis mughallazah. Mughallazah ni najis berat, jadi cara menyucikan dia tu ada sedikit kesukaran, walaupun tak adalah sangat-sangat sukar, tapi sedikit sukar. Jadi sama-sama kita saksikan video Ustazah bersama anak Ustazah. Okey. Ya. Adik tu pegang anjing. Mana tangan adik tu? Adik pegang kat mana tu, tunjuk? Kat sini ya? Tangan anak Ustazah dah terpegang anjing. Jadi pastikan bila kita terpegang anjing, ia dikira sebagai najis apa, Dik? Najis apa? Mughallazah. Okey. Jadi bila najis mughallazah, kalau kita pegang anjing, jangan pegang tempat lain. Nanti najis tu berjangkit. Ya, bila pegang tu kita terus cuci. Okey, jadi sekarang Ustazah akan tunjukkan cara membersihkan najis mughallazah. Jom, Dik. Okey. Baiklah, sekarang Ustazah akan tunjukkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membersihkan najis mughallazah. Okey, kita tengok najis tu. Kalau najis tu besar, maka airnya banyak. Kalau najis tu kecil, maka airnya cukuplah sedikit, satu cawan kan. Okey. Dan untuk membersihkan najis mughallazah, kita perlukan satu bahagian najis tu, satu bahagian air yang dicampur tanah. Tengok ni. Ini air yang telah dicampur tanah. Dan kita perlukan 6 air mutlak. Air paip lah 6. Kalau kat sini Ustazah guna cawan. Okey, sekarang tangan anak Ustazah dah kena najis. Bukan najis ya, dia terpegang bulu anjing. Jadi tak nampak kat sini. Okey, jadi sekarang cara-cara nak menyucikannya. Okey, kita tengok ya. Pastikan tangan tu jangan pergi sentuh benda lain pula. Okey, tangan letak sini. Okey, mula-mula kita ambil air tanah, kita curahkan di atas tangan. Okey, gerak-gerakkan tangan. Okey, ini pun sama juga dengan najis mutawassithah tadi anak-anak. Ustazah tunjuk ni dalam besen ya. Jadi kalau betul-betul kamu buat dalam besen, maka pastikan air yang menitik ke dalam besen tu tak menitik balik ke tangan. Nanti dia jadi najis pula. Sebab air yang dalam besen tu dia dah bertakung, dia dah jadi air najis. Okey, cuma ni Ustazah tunjuk saja. Kamu boleh buat di sinki atau di tempat yang terbuka di mana air tidak bertakung. Okey, kita teruskan ya. Bersih cantik dah. Okey. Sekarang kita ambil 6 cawan air lagi. Kita basuh lagi tangan tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi kita tengok ada lagi tak kesan. Kalau setakat pegang bulu anjing, maka tak ada kesan, kira bersih lah. Tapi kalau ada najis, pegang darah dia anjing ke, ataupun terpegang muntah atau najis anjing ke, maka tengok ada kesan lagi tak. Kalau ada kesan, kita basuh lagi. Okey,
Terima kasih. Bye-bye. Okey, selesailah cara menyucikan najis mughallazah. Bagaimana anak-anak di luar sana? Anda faham? Sekiranya masih belum faham, boleh PM ustazah atau bertanya kepada ustazah masing-masing. Jadi sekiranya ada najis-najis ini, mestilah dibersihkan dengan cara yang paling baik agar diri kita, rumah kita bebas daripada najis dan amal ibadah kita diterima anak-anak sekalian, insya-Allah. Okey, sekarang kita nak masuk subtopik yang berikutnya. Kita nak gunakan kulit haiwan sebagai pakaian kita ke, kasut kita ke, alat-alat perhiasan kita, boleh ke tak boleh? Sebab ramai orang guna ni kasut kulit buaya, tali pinggang kulit ular. Dalam Islam boleh ke tidak? Okey, boleh sebenarnya, ya. Okey, dibolehkan dan kita namakan ini sebagai samak. Yang tadi yang bersihkan najis anjing dengan babi bukan samak tu anak-anak, itu adalah sertu. Yang ini adalah samak. Yang ni yang samak yang sebenarnya. Okey, semua kulit haiwan kita boleh guna untuk keperluan harian kita. Daripada membazir begitu kita boleh guna, tetapi kita kena samak dahulu. Bagaimana cara nak menyamak? Ada caranya. Kita kena gunakan alat-alat tertentu yang boleh menghakis lendir-lendir, lemak-lemak pada kulit haiwan. Okey, sebelum Ustaz nak tunjukkan alat-alat untuk menyamak ataupun membersihkan untuk membersihkan kulit haiwan, ada dua haiwan. Maaf ya, Ustaz terbatuk pula. Ada dua haiwan yang kulitnya walaupun kita samak berapa kali samak tetap dia najis, iaitu kulit anjing dan babi. Kulit anjing dan babi atau anjing dan khinzir ini tidak boleh disamak. Samak macam mana tetap juga najis. Biasanya ada juga orang kita terbeli, ada pernah dengar tak, terbeli kasut yang diperbuat daripada kulit khinzir. Kena hati-hati. Okey, kita kena tengok hati-hati, kita kena berhati-hati dengan perkara itu. Kalau kita tengok biasanya kita nak cam tu kulit khinzir ke bukan, dia biasanya ada titik-titik, 3 titik. Macam ni. 3 titik begitu. Sekarang kita nak tengok alat-alat untuk kita nak sucikan kulit haiwan. Okey, sebelum tu kita nak tengok dulu apa maksud samak. Samak ini ialah proses menghilangkan segala lendir, daging dan kelembapan yang melekat pada kulit. Okey, dan alat-alat yang digunakan antaranya daun akasia. Okey, daun akasia. Okey, buah manjakani. Yang ni ada banyak dekat kampung ni. Kita boleh cari nanti. Okey, kulit delima, tawas, tahi merpati, okey, dan yang paling mudah sekali kita boleh guna bahan kimia. Bagaimana cara untuk kita nak laksanakan proses samak ni? Okey, kita tengok sini. Yang dekat ke atas ni Ustaz dah terangkan bahan-bahan untuk dijadikan untuk menyamak kulit binatang. Caranya, yang pertama, anak-anak perlu dulu buang lendir lah. Buanglah kalau yang besar-besar tu, tarik dengan pisau ke apa ke, bersihkan dulu, buang lendir-lendir yang besar-besar yang mudah tu. Kemudian ada lagi yang melekat-lekat lagi pada kulit tu, kita nak buat macam mana? Masa ni lah kita perlu ambil daun akasia ke, buah manjakani ke, kulit delima, kita gosok pada kulit tadi. Nak guna bahan kimia boleh. Kalau boleh guna klorok lah. Tahi merpati ke tawas. Okey, gosok dah rasa dah tak ada dah. Kita kena yakin lah rasa tak ada dah. Pada logiknya macam tak ada, macam bersih cantik dah. Kita bilas pula dengan air mutlak, ya. Kita bilas, basuh biar bersih macam basuh baju tu. Bila kulit binatang dia tak keras dah, dia macam lembut sikit. Kecuali kalau kulit buaya tu tetap juga keras kan. Tak apa, kita bilas-bilas. Lepas siap tu kita jemur. Jemur macam ni. Ni biasa kalau jemur yang macam Ustaz dalam gambar ni, biasa nak buat kopang lah. Okey, kita jemur sampai kering. Kemudian kulit bolehlah kita nak buat baju ke, nak buat topi ke, nak buat kotak pensel ke, nak buat kompang ke, sudah bersih dan boleh dibawa dalam sembahyang. Jadi itu sahaja yang dapat Ustazah kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak di luar sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Teruskan menyokong channel Anisah MM
PNS dengan meninggalkan komen positif, like dan subscribe. Syukran jazilan kathiran.